Assalamualaikum dan selamat sejahtera kelas. Sekarang kita dah masuk untuk bab 10. Bab akhir untuk tingkatan 5. Okey, bab 10 ini dia bertumpu kepada kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Okey, kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Bagaimana Malaysia ni boleh cemerlang ataupun boleh berjaya dalam dunia ini. Okey, sinopsis dia ataupun ringkasan dia, penglibatan Malaysia. Kalau sebelum ni kita dah belajar tentang penglibatan Malaysia dalam pertubuhan PBB, OIC, ASEAN, NAM dan Commonwealth. Di situ juga dah menunjukkan Malaysia cemerlang. Okey, selain daripada itu, awak boleh lihat buku teks muka surat 226 10.1. Dia berkenaan dengan Malaysia dalam isu global contemporary. Okey, maksudnya dekat sini adalah isu global semasa. Okey, semasa. Okey, semasa. Apa isu-isu semasa yang Malaysia terlibat dan berjaya mengetengahkan isu tersebut dalam pertubuhan-pertubuhan dunia. Okey, semua negara di dunia ini mengalami isu ekonomi dan persempadanan. Okey, kita tengok apa secara detailnya apa Malaysia perlu hadapi dari dua segi ataupun dua isu ini. Okey, antara isu global yang dihadapi oleh Malaysia, okey, dia dah bagi ni antaranya ya. Contohnya, yang pertama, penyalahgunaan dadah, pertindihan sempadan, kempen anti minyak sawit, yang keempat, pemerdagangan manusia dan yang kelima, penyakit berjangkit. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama iaitu penyalahgunaan dadah. Nama pun salah guna. Okey, dadah ni memang bahaya kalau kita salah gunakan. Okey. Penyalahgunaan dadah ini adalah isu global yang dihadapi oleh Malaysia dari dulu lagi sehinggalah sekarang. Sehinggakan sesiapa yang terlibat dalam dadah akan dijatuhkan hukuman berat kepada pesalah. Tak kisahlah dia penagih ataupun pengedar ataupun mana-mana yang terlibat dengan dadah. Okey, tengok yang pertama. Kesungguhan Malaysia. Malaysia ni bersungguh-sungguh untuk menangani isu penyalahgunaan dadah ni dan berjaya isu ini diketengahkan ataupun disuarakan dalam forum antarabangsa seperti IDEX, iaitu Persidangan Penguatkuasa Dadah Antarabangsa yang ditubuhkan pada 1983 di Amerika Syarikat. Okay, bila Malaysia menyuarakan tentang dadah ini di persidangan antarabangsa dadah di Amerika Syarikat. Yang kedua, Malaysia turut mendapatkan kerjasama dengan Interpol, iaitu polis antarabangsa dalam usaha memerangi dadah serta bekerjasama dengan negara lain untuk gubal strategi ataupun langkah untuk menangani masalah dadah ini. Okey, dia kena kerjasama dengan polis antarabangsa sebab dia melibatkan sempadan. Okey, kalau di Malaysia
PDRM. Kalau di luar Malaysia, Malaysia kena kerjasama dengan Interpol. Yang ketiga, kelantangan Malaysia. Okey, berkenaan dengan dadah ini turut disuarakan dalam forum PBB iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad yang merupakan PM ataupun Perdana Menteri Malaysia yang keempat terpilih sebagai Ketua Jawatankuasa Anti Dadah Antarabangsa pada tahun 1988. Okey, sehinggakan PM kita yang keempat juga dipilih menjadi Ketua Jawatankuasa Anti Dadah yang menunjukkan satu dunia ni membantras dadah habis-habisan. Itu yang pertama. Okey, kita tengok yang kedua. Muka surat 227 mengenai isu pertindihan sempadan. Okey, apa isu dia pertindihan sempadan ini? Okey, Malaysia turut terlibat dalam isu tuntutan sempadan. Jangan kata Malaysia tak ada isu ya. Malaysia juga ada isu tuntutan sempadan dan hak milik bertindih. Okey, dengan siapa kita bertindih dengan pertindihan sempadan ini? Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama, tuntutan terhadap Pulau Batu Putih. Okey, ini Pulau Batu Putih ini melibatkan antara Malaysia dengan Singapura. Manakala Pulau Simpadan dan Ligitan antara Malaysia dengan Indonesia. Tengok, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Okey, berbincang tentang pertindihan sempadan. Okey, kedua-dua tuntutan ini berjaya. Maksudnya berjaya diselesaikan oleh Mahkamah Antarabangsa pada tahun 2002 iaitu yang memutuskan Pulau Simpadan dan Ligitan menjadi hak Malaysia manakala Pulau Batu Putih menjadi hak Singapura pada tahun 2008. Maksudnya kat sini isu Pulau Batu Putih sudah selesai. Okey, yang keempat, isu tuntutan Kepulauan Spratly. Okey, ini melibatkan banyak negara. Yang pertama, China, Vietnam, Brunei dan Filipina. Okey, dan isu kepulauan ini masih belum selesai sehingga hari ini. Kenapa Pulau Spratly ini menjadi rebutan? Okey, sebabnya dari sudut geostrategik dan juga aspek perdagangan. Okey, itu adalah kenapa negara ini berebut tentang Kepulauan Spratly ini. Okey, bagi Malaysia, tuntutan terhadap kepulauan ini bermula pada tahun 1979 apabila memasukkan sebahagian daripada kepulauan ini ke wilayah Malaysia. Okey, kepulauan ini banyaklah pulau-pulau kecil di situ dan seperti yang termaktub dalam Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984. Dan apabila usaha tentang kepulauan ini, isu ini termasuklah membangkitkan isu kepulauan ini dalam forum ASEAN China pada tahun 1995. Maksudnya kat sini, bila berjumpa je, dia akan berbincang tentang pertindihan sempadan kepulauan Spratly ni. Okey, tengok di mana letaknya kepulauan ini, awak boleh tengok dalam buku teks. Okey, terletak di tengah-tengah Laut Cina Selatan. Ini China, okey, ini Filipina, ini Malaysia dan ini Brunei. Inilah yang menjadi perebutan kepulauan ini. Okey ya. Yang ketiga iaitu berkenaan dengan kempen anti minyak sawit. Okey, apa kempen anti minyak sawit ni? Maksudnya kat sini dia tak nak gunakan minyak sawit. Siapa yang memulakan kempen anti minyak sawit ini?
Okey, kita tengok. Uh, yang pertama, isi dia. Minyak sawit menjadi pesaing utama kepada minyak kacang soya. Maksudnya kat sini berlaku persaingan antara minyak sawit dengan minyak kacang soya. Sehinggakan kempen anti minyak sawit dijalankan oleh pengeluar minyak kacang soya iaitu Amerika Soybean Association ataupun ASA. Maksudnya kat sini, okey, ASA ni yang menjalankan kempen anti minyak tersebut. Okey, yang kedua, gerakan anti minyak sawit dilaksanakan oleh pengeluar minyak kacang soya iaitu ASA dan pihak NGO pecinta alam. Okey, kenapa dia jalankan kempen ini? Sebabnya dia mengatakan minyak sawit ni dia jejaskan pengeluaran minyak kacang soya. Okey, dan pencinta alam kata penanaman kelapa sawit ini adalah menjadi punca pencemaran alam sekitar, kemusnahan hutan dan habitat haiwan liar yang menyebabkan berlaku bantahan dan sekatan terhadap minyak sawit ini. Dia kata kalau tanam kelapa sawit ini akan berlaku pencemaran alam sekitar. Itu ASA dan NGO pecinta alam yang mengatakan. 3. Okey, macam mana Malaysia menangani isu ini? Malaysia menangani isu ini melalui pertubuhan RSPO. Okey, kempen yang dilakukan kempen secara berterusan serta mendapatkan skim pensijilan MSPO pada 2019 yang bertujuan menghasilkan pengeluaran minyak sawit secara mampan dan pelaksanaan amalan baik seperti GAP iaitu amalan pertanian baik. Dengan wujudnya dengan pertubuhan RSPO dan dapat sijil MSPO, tindakan Malaysia ini adalah secara berhemah untuk mengelakkan sebarang konflik. Maksudnya, Malaysia dekat sini tak nak berlaku perselisihan faham antara negara di dunia. Dia buat secara berhemah. Itu yang ketiga. Yang keempat, isu pemerdagangan orang ataupun pemerdagangan manusia. Awak tengok apa tu pemerdagangan manusia? Pemerdagangan didefinisikan sebagai perbuatan yang melibatkan perolehan atau pengekalan tenaga kerja dan perkhidmatan seseorang melalui paksaan. Seperti mengangkut, memindahkan, melindungi seseorang. Itu maksudnya kat sini pemerdagangan adalah dipaksa melakukan sesuatu yang merupakan jenayah yang dirancang. Tak kiralah awak tu bangsa apa, agama apa, keturunan apa, warna kulit apa, dia tak kisah. Pemerdagangan ini merupakan ancaman terhadap hak asasi manusia dan keselamatan negara. Dan Malaysia memang selalu je ada masalah pemerdagangan ini. Tengok kat sini. Kedudukan Malaysia yang menjadi tengah-tengah ni, kalau awak tengok peta Malaysia yang strategik di Asia Tenggara turut menjadikan sebagai lokasi transit. Lokasi pemindahan bagi pemerdagangan manusia ke negara lain. Dengan itu Malaysia menguatkuasakan undang-undang dan bagi bantuan kepada mangsa pemerdagangan yang dinamakan sebagai Hak Kanak-kanak 1989 yang dikuatkuasakan melalui Konvensyen PBB untuk mencegah, menyekat serta menghukum pesalah tak elok untuk pemerdagangan manusia ini. Dan seterusnya Malaysia menubuhkan MAPO ataupun Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran
pada tahun 2008 dan menguatkuasakan Atipson. Okey, apa tu Aptison 2007? Awak tengok sini. Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran pada 2007 dan juga mewujudkan Pelan Tindakan Kebangsaan Anti Perdagangan Manusia 2010 hingga 2015 dan menjalankan rundingan. Okey, kalau awak tengok kat sini, semua ni Malaysia mewujudkan akta, mewujudkan pertubuhan dan mewujudkan pelan tindakan dan menjalankan rundingan. Maksudnya kat sini Malaysia tak nak menggunakan kekerasan. Okey, dan yang terakhir sekali adalah penyakit berjangkit. Okey, apa tu penyakit berjangkit? Yang pertama, AIDS, AIDS yang pertama dikesan di Malaysia pada tahun 1986 dan sehinggalah sekarang. Bagaimana penyakit itu menular? Okey, disebabkan gaya hidup yang tidak sihat serta penyalahgunaan dadah. Itu adalah puncanya AIDS. Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kesihatan. Okey, apa yang diorang buat? Diorang buat pemeriksaan kesihatan secara berterusan dan bagi rawatan kepada mangsa ataupun pesakit AIDS. Okey, dan masa tu ataupun sampai sekarang, tindakan ini menyebabkan Malaysia berjaya mengawal penularan wabak tersebut dan WHO di bawah PBB ini memperakukan pencapaian Malaysia sebagai antara negara di Asia yang berjaya mengurangkan masalah penularan. Maksudnya di antara Malaysia ni adalah yang terbaik pada tahun 2018. Dan sejak tahun 2019, Malaysia mendukung hasrat PBB untuk menjadikan dunia bebas AIDS pada 2030 dengan pelaksanaan NSPEA. Okey, dari 2011 sehinggalah 2030, dia ada plan strategik kebangsaan untuk akhiri AIDS. Okey, tengok berjaya ataupun tidak. Tengok 2030 dan Malaysia turut menyambut Hari AIDS Sedunia yang disambut 1 Disember pada setiap tahun. Okey, tengok kat sini. Awak boleh baca kat sini yang macam cikgu cakap tu. Malaysia memainkan peranan penting dalam isu global. Okey, bila Malaysia ni berhadapan dengan pelbagai tomahan kesukaran, Malaysia tak pernah menjadikan kekerasan sebagai penyelesai masalah. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya memberikan sokongan terhadap langkah-langkah diplomasi dan berhemah yang diambil oleh pihak kerajaan bagi menyelesaikan sebarang konflik antarabangsa. Dia lebih mengamalkan perbincangan daripada pergaduhan. Okey, itu untuk 10.1.